arahan. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam bahagian ini. Jawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan. Bahagian B, 30 markah. Soalan 21. A. Pilih perkataan antonim yang paling sesuai bagi perkataan bergaris. Tulis jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Okey, antonim. Apakah yang dimaksudkan dengan antonim? Lawan. Lawan. Contoh, kita hendaklah bersikap cermat ketika berbelanja. Cermat lawannya boros. Okey, nombor 1, Irfan. Saya selalu mendoakan kamu agar cepat sembuh. Cepat lawannya lambat. Okey, betul. Nombor 2. Amri berjaya memenangi kejohanan merentah desa di sekolahnya. Berjaya lawannya gagal. Okey, betul. Nombor 3. Pencapaian Damia dalam mata pelajaran sains semakin meningkat. Meningkat lawannya merosot. Okey, betul. Jadi, semua jawapan ni betul. 3 markah. Okey, mendatar. Kamu tahu perkataan mendatar ni yang macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan mendatar? Menaik kot. Menaik. Ke tak berubah? Tidak berubah. Mendatar macam ni, sama sahaja. Okey, maknanya mengufuk ataupun melintang. Jadi mendatar, kalau macam ni lawannya menegak macam ni. Tegak. Malang. Malang ni tidak bernasib baik. B. Tulis betul atau salah pada ruang yang disediakan bagi penggunaan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey, Santia, nombor 1. Tania berasa sungguh gembira kerana mendapatkan tawaran melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya. Betul ke salah? Salah. Mendapatkan tawaran. Salah, sepatutnya mendapat sahaja. Tak ada imbuhan akhiran kan. Okey, nombor 2, Santia. Pekerja itu mengecat ruang tamu rumah itu seperti yang diarahkan oleh tuan rumah. Mengecat ruang tamu. Betul. Okey. Nombor 3, emak menutup makanan di atas meja itu dengan tudung saji supaya tidak dihinggapi lalat. Menutup makanan. Betul. Jadi, 3 markah lagi. Soalan 22. A. Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey, nombor 1, Irfan. Suhaila digelar puteri lilin oleh rakan-rakannya kerana dia tidak tahan panas. Okey, betul. Puteri Liling maksudnya orang yang tidak tahan panas. Nombor 2, Santia. Ibu menasihati abang supaya pandai membawa diri apabila berada di luar negara. Okey, betul. Membawa diri. Membawa diri maksudnya pandai menyesuaikan diri. Tangkai jering. Apa maksud tangkai jering? Kedekut kot. Kedekut. Okey, betul. Kedekut. Mengambil hati maksudnya pandai menggembirakan seseorang. Contoh, Ali pandai mengambil hati kanak-kanak itu. Kalau ambil hati, barulah berasa tersinggung. Contoh, janganlah kamu ambil hati dengan kata-kata ku ini. Maksudnya, janganlah kamu berasa hati dengan kata-kata ku ini. Yang ini pun 2 markah. B.
pilih dan tandakan betul bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Okey, nombor 1. Cantik sungguh ukiran kayu yang dibuat oleh Mak Ngah Ainun. Yang ni Mak Ngah Ainun yang cantik. Kita nak ukiran kayu yang cantik. Jadi nombor 2. Ayat yang kedua, Zahari diminta oleh Encik Fuad agar menyiapkan laporan projek pada petang ini. Maksudnya, Encik Fuad meminta kepada Zahari. Jadi Encik Fuad meminta Zahari menyiapkan laporan projek pada petang ini. Jadi yang ayat atas. Bukan ayat yang bawah ni. Kalau ayat yang bawah ni, dua-dua sekali yang kena siapkan laporan tersebut. Encik Fuad dan juga Zahari yang kena siapkan laporan projek itu. Jadi jawapannya yang atas ni. Soalan 23, baca petikan di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, Santia baca. Pada cuti sekolah yang lalu, Adam dan keluarganya pulang ke kampung. Adam tidak sabar untuk bertemu dengan datuk dan neneknya kerana sudah agak lama dia tidak pulang ke kampung. Setibanya di kampung, datuk dan nenek menyambut Adam sekeluarga dengan mesra sekali. Pada waktu petang, datuk mengajak Adam bermain wow dan gasing. Datuk tidak mahu Adam membuang masa dengan melayari internet sahaja. Kemudian, datuk membawa Adam memancing ikan di sungai. Keesokan harinya, datuk membawa Adam ke dusun durian. Adam berasa sungguh seronok apabila melihat buah-buah durian yang gugur. Adam dan datuknya saling membantu mengutip buah-buah durian itu. Kemudian Adam membantu datuk menjual durian. Banyak pembeli yang membeli durian datuk. Mereka memuji-muji keenakan durian datuk. Dalam masa 4 jam sahaja, semua durian datuk habis dijual. Adam merasa sangat gembira kerana dapat membantu datuk. Setelah 5 hari berada di kampung, Adam sekeluarga pun hendak pulang ke ibu kota. Adam rasa berat hati kerana belum puas bercuti di kampung. Namun begitu, Adam berjanji kepada datuk dan neneknya untuk pulang ke kampung pada cuti sekolah yang akan datang. Okey, terima kasih. Soalan A, nyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Adam semasa berada di kampung. 2 markah. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Adam semasa berada di kampung ialah bermain wow dan gasing. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Adam semasa berada di kampung ialah bermain wow dan gasing, memancing ikan di sungai, mengutip buah-buah durian yang gugur serta menjual buah-buah durian. Jadi ada banyaklah aktiviti yang dilakukan oleh Adam semasa berada di kampung. Soalan B, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Adam dan keluarganya selalu pulang ke kampung. Betul salah? Salah. Salah. Adam dan keluarganya berada di kampung selama 5 hari. Betul. Betul. Yang ini setelah 5 hari. Pada pendapat kamu, apakah keburukan-keburukan apabila kita banyak menghabiskan masa dengan melayari internet? Ingat, internet kata nama khas. Jadi perlu dieja dengan huruf besar I. Internet kata nama khas. Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. Pada pendapat saya, keburukan-keburukan apabila banyak menghabiskan masa dengan melayari internet huruf besar ialah kita akan terdedah kepada bahan-bahan yang tidak baik dan membahayakan kesihatan mata. Jadi saya bagi 2 markah. Isi ada, cuma ada kesalahan bahasa tu.
I ditulis dengan huruf besar. Kemudian saya dah cakap dah, kalau ialah mesti diikuti oleh kata nama, terdedah kata kerja. Jadi kamu kena tambah sedikit, ialah kita akan terdedah kepada bahan-bahan yang tidak baik dan membahayakan kesihatan mata. Okay, contoh jawapan. Pada pendapat saya, keburukan-keburukan apabila kita banyak menghabiskan masa dengan melayari internet ialah kita akan mengabaikan pelajaran. Kita mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif dan kita akan menjadi malas untuk melakukan tugasan harian. Jadi itu cadangan jawapan. Untuk soalan C. Soalan 24A. Teliti iklan di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Iklan tentang apa ni? Jualan hari kantin sekolah. Jualan hari kantin sekolah. Bilakah tarikh diadakan jualan hari kantin sekolah ni? 16 Jun 2020 Selasa. Bilangan peserta 5 orang setiap kumpulan. Tempat tapak perhimpunan mingguan. Kena beza, yang bawah ini tarikh penyerahan borang gerai jualan 11 Jun 2020 hari Khamis 10 pagi, tempat bilik seminar. Kalau jualan di tapak perhimpunan mingguan. 3 gerai jualan terbersih akan menerima hamper. Hadiah wang tunai disediakan untuk 3 kumpulan yang mencatat jualan tertinggi. Semua ahli kumpulan akan menerima sijil penyertaan. Soalan yang pertama, di manakah lokasi penyerahan borang gerai jualan itu akan diadakan? Lokasi penyerahan borang gerai jualan itu akan diadakan di bilik seminar. Okey. Betul, di bilik seminar. Tapi B ni huruf kecil saja. Kecuali kalau ada nama bilik seminar Meranti. Contohlah bilik seminar Meranti, baru ditulis dengan huruf besar kata nama khas. Kalau bilik seminar saja secara umum kata nama am. Yang kedua, kumpulan Azri menjadi Johan dalam kategori gerai jualan terbersih dan berjaya mencatat jualan ketiga tertinggi. Apakah ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh mereka? Okey, ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh mereka ialah mereka menerima hamper, hadiah wang tunai dan menerima sijil penyertaan. Okey, jadi semua hadiah berjaya diperoleh oleh kumpulan Azrin. Soalan 24B. Teliti catatan aktiviti di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Aktiviti kelab keusahawanan. Untuk apa aktiviti ini diadakan? Untuk memupuk minat murid-murid dalam bidang keusahawanan. Okey, betul. Pameran apa? Keusahawanan. Jualan hari keusahawanan. Jualan hari keusahawanan. Tarikh 18 Jun 2020 hari Khamis. Tempat Dewan Sekolah dan juga Padang Sekolah. Bermula 8 pagi hingga 3 petang. Apakah tujuan aktiviti kelab keusahawanan tersebut? Tujuan aktiviti kelab keusahawanan tersebut adalah untuk memupuk minat murid-murid dalam bidang keusahawanan. Yang ni salah ni. Tak ada pameran keusahawanan dan jualan hari keusahawanan. Terus kepada tujuan aktiviti kelab keusahawanan tersebut adalah untuk memupuk minat murid-murid dalam bidang keusahawanan. Nombor 2. Selain pameran dan jualan hari keusahawanan, nyatakan 2 aktiviti lain yang sesuai dilakukan pada hari tersebut. Membeli produk tempatan, salah je. Membeli barangan halal. Yang ni kalau ikutkan, tak ada markah lah yang ni. Ini secara umum sahaja.
nyatakan dua aktiviti lain. Okay, contoh jawapan, selain yang ada pameran, ada jualan, kita boleh adakan juga aktiviti seperti ceramah tokoh usahawan dan juga kuis bijak keuangan. Ataupun kita nak buat pertandingan mewarna boleh, pertandingan melukis poster, ataupun sesi soal jawab tentang keusahawanan boleh. Tu contoh lain lah. Ataupun pertandingan pidato tentang keusahawanan pun boleh. Jangan buat macam ni, membeli produk tempatan, membeli barangan halal. Betul. Tetapi yang ini secara umum sahaja. Pada pendapat kamu, apakah kelebihan-kelebihan penganjuran aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan dan catatan? Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. Pada pendapat saya, kelebihan-kelebihan penganjuran aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan dan catatan ialah aktiviti tersebut dapat mendidik murid-murid untuk menjadi usahawan berjaya, mendedahkan kaedah menguruskan perniagaan yang betul kepada murid-murid dan memupuk semangat kerjasama yang erat dalam kalangan murid. Yang jawapan Irfan ni, saya bagi satu saja. Soalan 25. Teliti gambar di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A. Berdasarkan gambar, nyatakan dua aktiviti yang sedang berlaku di dalam dewan. Okay. Bertepuk tangan. Okay. Yang bawah ini bertepuk tangan. Yang ini buat apa? Menangkap gambar. Merakam gambar. Okey, yang segitiga ni kita panggil apa? Memberi hadiah saya buat. Hadiah. Trofi. Pernah dengar perkataan trofi? T-R-O-F-I. Trofi. Kalau yang lelaki yang baju warna coklat ni menyampaikan trofi ataupun memberikan trofi. Kalau yang pelajar ni apa? Menerima trofi. Yang ini memberi ataupun menyampaikan trofi. Okey, betul. Kalau yang ini memegang dulang. Mendulang. Bukan mendulang, memegang dulang. Dulang. Merakam gambar, menerima hadiah. Okey, betul. Ataupun jawapan lain, mengambil trofi. Satu lagi, memegang dulang. Okay, soalan yang terakhir. Nyatakan satu peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu? Yang ini saya bagi satu markah saja. Yang senang kamu ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang bawah ni ada. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ataupun usaha tangga kejayaan. Satu lagi, genggam bara api biar sampai jadi arang. Yang inilah peribahasa untuk gambar di atas.